Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan bapaknya saya amat hormati. Kali ini Anwar Ibrahim dalam satu pendedahan. Selepas menempelak pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin berkaitan dengan isu peruntukan untuk ahli Parlimen Pembangkang, satu lagi pengumuman Anwar. Tak pastilah ini selepaskah sebelum, tapi kenyataan Anwar Ibrahim ini menyentuh berkaitan dengan gaji ahli parlimen sebanyak RM40.000. Saudara-saudara, menurut Perdana Menteri melalui satu artikel yang saya lihat daripada Malaysia Gazette, gaji ahli parlimen boleh cecah RM40.000. Takkan boleh miskin, kata PM. Adakah di sini ada pendedahan yang lebih panas daripada Anwar selepas ini? Oke, saudara-saudara, sebelum kita teruskan, di sini saya ada selitkan produk. Mana satu produk yang sesuai dengan Anda, yang menarik hati Anda, menarik mata Anda? Boleh klik, boleh pilih produk-produk yang saya share di sini. Tekan saja, boleh klik macam biasa, macam order dekat Shopee. Sangat mudah, sangat simple, harga pun berpatutan. Saudara-saudara, isu peruntukan yang tidak diberikan kepada ahli Parlimen Pembangkang yang didakwa menjadikan mereka miskin sepatutnya tidak timbul. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, ia kerana gaji yang diterima ahli Parlimen termasuk sebagai allowance boleh mencecah sehingga antara RM30.000 hingga RM40.000. Jelas beliau apa yang menjadi masalah sekiranya ahli parlimen itu tidak bijak mengurus keuangan mereka kerana gemar berhutang. Adakah di sini ada ahli parlimen daripada Pembangkang yang sebenarnya mempunyai banyak hutang sehingga mereka menyalahkan kerajaan tidak memberikan peruntukan sedangkan mereka tidak mahu berunding? Mereka salahkan pula Anwar. Mereka kata mereka boleh jatuh miskin. Begitukah ceritanya? Hendak jadi hero jalanan, belajar dahulu. Jadi sekarang dia gunakan isu ini jadi riuh rendah. Ada yang katakan kami sampai miskin berhutang. Hendak tahu gaji ahli parlimen, semua mencecah 30K ke 40K. Siapa dapat 30K hingga 40K di sini? Yang kita bezakan adalah peruntukan itu pun untuk kawasan untuk rakyat. Diteruskan. Cuma projek itu jalan terus kepada rakyat melalui ahli parlimen. Itu bezanya, kata PM Anwar. Beliau diminta mengulas kenyataan pengerusi PN Tan Sri Muhyiddin mendakwa parti itu mempunyai sebab dan asas untuk tidak bersetuju dengan syarat yang ditetapkan kerajaan dalam isu peruntukan kepada ahli parlimen Pembangkang. Jadi saudara-saudara yang saya hormati, dalam artikel ini berkata lagi, untuk menyatakan rakyat terbeban tidak benar dan menyatakan ahli parlimen jadi miskin papa kedana adalah tidak benar. Saya tak tahulah RM40.000 miskin lagi. Hutang kalau beli kereta banyak, istri banyak mungkinlah, katanya. Jadi saudara-saudara, siapakah ahli parlimen yang dimaksudkan Anwar ini? Ataupun ini hanya secara umum? Dan mungkinkah benar ada ahli parlimen daripada Pembangkang ataupun mereka yang mendakwa mereka ini telah jatuh miskin kerana tiada peruntukan, sedangkan mereka ada allowance dan gaji sebagai ahli parlimen? Berkaitan dengan ini, apa komen Anda? Hello semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih tuan-tuan dan puan kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Sebelum ini terdapat isu panas. Ini adalah berkaitan dengan peruntukan untuk ahli parlimen. Kenapa jadi isu? Sebab ada pihak yang tak nak berunding. Bila tak nak berunding, jadi tidaklah dapat peruntukan untuk ahli parlimen. Saudara-saudara, akhirnya apa keputusan Anwar yang terkini? Kali ini Muhyiddin diajar pula. Anwar tempelak Muhyiddin. Nak jadi hero jalanan, belajar dulu. Akhirnya Muhyiddin sebagai pengerusi Perikatan Nasional terima berita paling menduka citakan ini. PM Anwar berkata, ruang untuk perbincangan antara kerajaan dan Pembangkang mengenai isu peruntukan kepada ahli parlimen
pembangkang sentiasa terbuka. Beliau yang juga Menteri Keuangan berkata, sebarang isu berbangkit turut boleh diutarakan menerusi mesyuarat dan draft memorandum persefahaman yaitu MOU peruntukan pembangkang juga boleh dipindah jika perlu. Oke, baik saudara-saudara, sebelum kita teruskan, di sini saya ada selitkan produk. Anda boleh pilih mana satu produk yang Anda rasa ngam di hati, sesuai di mata. Boleh klik produk di bawah ini. Saya ada selitkan beberapa produk. Order macam biasa, macam dekat Shopee, sangat mudah dan simple. Dalam artikel ini, saya dahulu 5 mesyuarat semasa jadi pembangkang. Mesyuaratlah dahulu, draft boleh dipindah. Ini hendak bising di luar. Sebab apa? Nak jadi hero jalanan, belajar dulu, katanya kepada pemberita selepas menghadiri majlis sambutan hari hasil ke-29 di Menara LHDN di Cyberjaya. Hari ini bertarik 10 Mac 2025. Anwar berkata demikian bagi mengulas kenyataan pengurus CPN Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mendakwa parti itu mempunyai sebab dan asas tersendiri untuk tidak bersetuju dengan syarat yang ditetapkan kerajaan dalam isu peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang. Muhyiddin mendakwa syarat yang ditetapkan dalam MOU berkenaan adalah luar biasa dan ketat, seolah-olah terpaksa menyerahkan segala-galanya kepada kerajaan. Adakah dalam syarat itu Anwar Ibrahim meminta untuk ahli parlimen daripada pembangkang, khususnya Perikatan Nasional, untuk menyokong beliau? Seperti mana yang telah dilakukan oleh beberapa wakil rakyat bersatu sebelum ini yang telah berpaling tada dan menyatakan sokongan terhadap Anwar Ibrahim. Itu pun disebabkan berkaitan dengan peruntukan untuk kawasan mereka juga. Jadi adakah maksud Muhyiddin syarat itu terlalu luar biasa dan seolah-olah menyerahkan segalanya kepada kerajaan adalah ahli parlimen PN, ahli parlimen pembangkang perlu menyatakan sokongan terhadap Anwar Ibrahim. Adakah Anwar Ibrahim mengarahkan mereka untuk keluar daripada Bersatu, keluar daripada PAS, keluar daripada PN untuk menyokong beliau? Saya rasa tidak. Tapi saudara-saudara, akhirnya Anwar Ibrahim membuat pengumuman, menempelak Muhyiddin, nak jadi hero jalanan, belajar dulu. Berkaitan dengan ini, apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Di sini saya ada selitkan produk. Anda boleh lihat produk-produk yang saya share melalui YouTube channel ini. Ini adalah untuk membantu saya dan channel ini untuk berkembang lebih luas lagi. Ada beberapa produk, Anda boleh lihat mana satu yang sesuai dengan Anda. Order macam biasa, order macam dekat Shopee. Saudara-saudara, berita panas hari ini. Apa sebenarnya yang dialami oleh Ismail Sabri? Sebelum ini kita sudah dengar berita di mana beliau tak sadarkan diri dan telah dihantar ke hospital. Dan apakah sebenarnya yang dialami Ismail Sabri sehingga tidak mampu untuk memberikan keterangan kepada SPRM baru-baru ini? Akhirnya saudara-saudara, pengesahan setelah SPRM tidak dapat bertemu dengan Ismail Sabri, akhirnya SPRM bertemu dengan dokter yang merawat Ismail Sabri. Satu artikel daripada My Metro, SPRM selesai temu bual dokter rawat Ismail Sabri. Apa sebenarnya sakit ataupun penyakit yang dialami oleh Ismail Sabri? Adakah terlalu teruk sehingga beliau tidak mampu untuk bertemu dengan SPRM? Itu menjadi pertanyaan saja. Dan persoalannya, adakah Ismail Sabri ini sedang mengelak ataupun nak larikan diri? Tak tahulah. SPRM telah selesai menemui dokter yang merawat Datuk Seri Ismail Sabri di sebuah hospital di Selangor. Bagaimanapun, sumber SPRM memaklumkan pegawai perubatan itu bukan saksi dalam siasatan kes rasuat dan pengubahan wang haram, membabitkan bekas Perdana Menteri berkenaan.
pegawai SPRM telah bercakap dengan doktor berkenaan bermula 4 hingga 5 petang untuk mengetahui tahap sebenar kesihatan dan mengetahui penyakit ahli Parlimen Berak itu sebelum diambil keterangan Kamis depan. Artikel ini bertarikh 7 Mac. Sumber berkata, seramai 32 saksi telah direkam keterangan bagi membantu siasatan kes. Media sebelum ini melaporkan proses rakaman percakapan Ismail Sabri dijadwalkan pada Rabu lepas ditangguhkan ke hari ini sebelum ditangguhkan sekali lagi ke 13 Mac ini. Berikutan, beliau masih dalam keadaan kurang sihat. Bekas naib Presiden UMNO itu sebelum ini dikejarkan ke sebuah pusat perubatan swasta selepas rebah secara tiba-tiba di rumahnya pada 21 Februari. Pada 3 Mac, Azam Baki dilaporkan berkata, Ismail Sabri merupakan suspek bagi siasatan, kes rasuah serta pengubahan wang haram susulan penemuan wang tunai Rm170 juta di dalam sebuah safe house susulan serbuan dilakukan pihaknya. Persoalannya apa sebenarnya yang dialami oleh Ismail Sabri? Itu menjadi persoalan. Adakah beliau terlalu kritikal? Kalau nak cakap keadaannya bukan dalam keadaan kesihatan, tetapi di dalam keadaan statusnya sebagai bekas Perdana Menteri, mungkinkah beliau ini sedang kritikal kerana disahkan menjadi suspek di dalam siasatan ini? Tuan-tuan dan puan, apa komen anda?